saya punya ni pun saya. So saya tak boleh bagi tak boleh bagilah sebab tak dapat kebenaran tu. Cakapnya betapa dia beramanah akhlak dia tu lah. Walaupun dia masa sebelum Islam lagi. Tapi masa tu lah apa ni Rasulullah menunjukkan mukjizatnya kan. Rasulullah minta dia apa tunjukkan pada Rasulullah kambing yang muda yang dara, tapi Rasulullah dapat keluarkan susu daripada kambing tu dan kemudian jadi asal kan. So dia sangat tertarik dengan Islam sebab tu dan kemudian dia macam dia cari tahu lah tentang Islam, dia cari tahu tentang Rasul sampailah akhirnya kita apa ni dia dapat hidayah kan dari masuk Islam. So bila dia dah masuk Islam, dia terus minta untuk menjadi pembantu peribadi Rasulullah. Sangat hebatlah dia punya akhlak apa iman dan juga akhlak dengan terhadap Rasulullah. Even apa dia sentiasa apa sentiasa menjaga semua peralatan Rasulullah, siwak Rasulullah, sifar Rasulullah, pakaian Rasulullah, tempat tidur Rasulullah, bantal Rasulullah, semua dia jaga kan. Maksudnya dia sangat sangat apa ni sangat detail lah kerja dia, sangat beramanah. So macam sangat irony lah orang yang apa sangat beramanah menyampaikan satu hadis yang sangat besar kan, selain daripada hadis yang lain-lain, semua hadis besar. Tapi ni antara hadis yang bisa jagakan yang merangkumi kehidupan dunia juga akhirat. So macam hebatlah kan, katanya apa akhlak individu muslim tu lah. Lepas tu so bila baca hadis ni saya ada jumpa saya juga sharing yang apa ni dibagikan hadis ni kepada 3 bahagian. So yang pertama ni adalah tentang penciptaan manusia tu daripada mudghah, alaqah dan izamah ni. Nutfah, alaqah dengan mudghah ni. So masa ni apa ni masa ni manusia belum, masa penciptaan daripada nutfah, alaqah dengan mudghah, manusia belum maksudnya kita cakap itu janin bukan bayi, kita tak tahu maksudnya dia tak ada nyawa lagi, makhluk tu tak ada nyawa lagi, belum sempurna lagi penciptaan dia. So apa ni kenapa macam tu kan. So kalau dalam part yang pertama ni hadis ni menceritakan yang 4 bulan pertama 40 hari manusia dalam bentuk air mani ataupun sperma ataupun nutfah lah. Kemudian 40 hari kemudian adalah dalam darah alaqah dan yang terakhir sampai daging, barulah jadi bentuk yang sempurna lah, jadi seorang bayi dan kemudian barulah ditiupkan roh. Sangat hebatlah apa ni, walaupun Allah ciptakan kalau kita lihat proses tu macam sama je untuk semua manusia, tapi semuanya berbeza kan, daripada jenis rambut, apa ni cap jari, yang paling hebat cap jari kan, maksudnya sikit-sikit benda cap jari walaupun kembar tak sama, even iris kita itulah DNA kita kan, sangat hebatlah penciptaan Allah tu. Walaupun just ada 4 elemen untuk apa semua makhluk dalam dunia ni, tapi hanya tapi semua tak pernah sama kan sebenarnya. So apa ni Allah menciptakan tentang 120 hari penciptaan manusia ni juga sebab nak cakapnya tentang apa tadarruj tu kan, apa ni apa penciptaan manusia ni sangat sempurna dan terperinci kan. Dan betapa Rahman dan Rahimnya Allah kan, Allah menghantar malaikat untuk memantau perkembangan manusia tu. Maksudnya macam Allah sangat, mungkin Allah nak jadikan kita sebagai khalifah di muka bumi, so Allah sangat menghargai macam menjaga kita dengan sangat baik kan. So even sebelum kita ditiupkan roh ke bumi, maksudnya sebelum kita sampai lagi kat bumi, Allah dah jaga dah bentuk fizikal kita, keadaan dia, maksudnya Allah dah jaga kan janin tu kan, Allah hantar malaikat penjaga rahim kan, sampai dia selesai barulah datang malaikat dan yang bawa kandung kan. Dan dalam Al-Quran banyak juga kan Allah ceritakan tentang penciptaan manusia yang berperingkat kan. Dan menariknya penciptaan manusia ni diceritakan secara terperinci kan. Sangat sangat maksudnya
yang sains kaji sangat fix dengan Al-Quran. Maksudnya ya Al-Quran datang dulu, maksudnya sangat sangat terperinci Allah ceritakan, sedangkan yang Allah ceritakan bunyi kipas aku macam bunyi kipas laptop ke apa? Macam terganggu sikit suara kau. hello apa Bunyi kipas laptop ke apa? kipas laptop tak boleh sebab tadi earphone, sorry. Oh tak apa, okay. Sorry. Okay, so itulah part yang pertama. So part yang kedua, kemudian diteruskan malaikat dan ditiupkan roh. Masa itulah ditentukan 4 perkara tadi tu, rezeki, ajal, amal dan keakhiran dia kan. Kemudian roh dibawa oleh malaikat kan. Dan penyatuan roh dengan jasad yang Allah ceritakan tu seperti air yang menyatu pada pokok hijau. Nak cakapnya dia sangat smooth lah. Maksudnya benda tu tak menyakitkan. Sebab itulah kita tak tahu, tak rasa kan. So sama juga macam kita dengar, kalau orang soleh dia nak meninggal seperti air mengalir dia keluar kan. Tapi kalau nak cakap ni keadaan yang macam tu lah, sangat smooth lah keadaan tu. Betapa ar-rahimnya Allah, Allah buat benda tu dengan sangat sehabis baik, macam yang sangat baik lah kita kata. So kejadian manusia yang berperingkat ni pun adalah dijaga oleh malaikat kan. Dan ditentukan segala benda ni, dan daripada potongan hadis ni juga kita boleh belajar yang hakikat hamba perlu bersifat taslim, maksudnya menerima segala ketentuan Allah tu, qada dan qadar Allah. Macam kalau dalam ada satu artikel tu jumpa diceritakan tentang doa Rabiatul Adawiyah lah, macam apa, jangan apa, ya Allah jangan engkau masukkan aku ke dalam syurga kalau beribadat sebab nakkan syurga kan. Kalau beribadat sebab takutkan neraka pun masukkan dia dalam neraka kan. Tapi dia nak dia jadi hamba Allah yang betul-betul tunduk pada Allah tu. So dia ada klasifikasikan 3 jenis ibadah lah. Yang pertama adalah ibadah orang merdeka. So ibadah orang merdeka ni adalah ibadah untuk reda Allah tu lah. Maksudnya bebas jiwa dia, buat tu memang dengan kerelaan diri dia untuk mendapat reda Allah. Ibadah hamba sahaya ni sebabkan individu tu takut ke neraka, sebab tu dia beribadah. Tak salah tapi peringkat lagi rendah lagi. Yang terakhir adalah ibadah orang yang berniaga. Maksudnya dia buat ni, dia tahu, dia baca hadis ni ataupun dia baca ayat Quran apa-apa. Oh kalau buat ni dapat pahala ni, dapat ganjaran ni, dapat syurga ni. So dia buat sebabkan dia nak benda tu. Dan juga sebab dia nak reda Allah. Sedangkan kita masuk syurga sebab reda Allah kan. So itulah. So 4 perkara tadi adalah kodok, iaitu perkara yang telah Allah tuliskan dalam Lauh Mahfuz. Dan benda tu akan berlaku kan, qadar tu. Dan bila berlaku tu kita perlu terima dengan hati yang terbuka lah. Tempat yang terakhir adalah tentang keakhiran individu tu kan. Walaupun orang tu beramal dengan amalan ahli syurga, tak semestinya keakhiran dia ke syurga. Sebab hanya Allah yang tahu kan suratul takdir tu. Kalau beramal dengan amalan ahli neraka, tak semestinya ke neraka. Sebab itulah kita tak boleh nak judge orang kan. Even sebab itulah kita kena sentiasa berjaga-jaga dengan diri kita, sebab takut kita lah yang menjadi yang sebaliknya tu. Itulah ni. So apa ni, intisari hadis 4 ni kita dah dapat yang penentu kehidupan adalah hujung nyawa, bukan permulaan, bukan pertengahan, tapi macam mana juga akhiran. Sebab itulah dan macam tadi itulah individu masuk ke syurga kerana rahmat Allah, bukan sebab amal dia kan. Sebab kalau bukan sebab amal dia, sebab macam tadi itulah kan, sebab apa yang macam kalau kita dengar hadis-hadis lain pun ada kan pelacur yang masuk syurga sebab tapi dia just bagi minum dekat anjing dia kan. Dan juga kan ada hadis lain yang Rasul ceritakan tentang ahli ibadah yang beribadah selama 300 tahun tu kan masuk syurga, tapi bukan dia cakap lah dia masuk syurga sebab amal dia kan, dia meninggal dalam sujud, dia ada ibadah pada Allah kan.
Tapi Allah kata tu sebab rahmat aku kan. So itulah puasa dia daripada dia juga dia ajak kita untuk lazimkan diri amar ma'ruf nahi munkar lah, dan sentiasa berdoa untuk kebaikan, iaitu husnul khatimah tu lah. So ni overall lah, macam ulang balik je lah. So daripada di sini juga maksudnya penciptaan manusia itu juga mengisyaratkan tentang keagungan dan kekuasaan Allah, dan juga hikmah, dan Allah buat tu bukan sahaja-sahajalah, dia ada hikmah yang sangat besar lah. Pertama, manusia dijaga dengan dokumen rahim dalam masa yang sangat lama. Nak cakap ni betapa Allah treasure kita, Allah jaga kita even sebelum kita sampai kat bumi lagi, Allah ada treasure kita. Macam kalau kita sebut macam raja lah kan, rumah dia sebelum dia sampai, dia nak masuk ada orang dah kemas elok-elok, cantik-cantik sebelum dia sampai kan. Padahal tu rumah dia, patut dia kemaslah sendiri kan. Sama macam kita kan, sebelum kita lahir kat bumi ni, Allah dah jaga kita punya jasad dengan sangat baik kan. Sampailah Allah hadirkan kita kat bumi ni, kat rahim ibu tu, sampai kita lahir kat dunia kan, Allah jaga lagi kan. So perkara yang besar dan serius perlulah dilakukan secara berperingkat. Maksudnya kalau kita nak buat something tu, janganlah kita expect buat sekali dah settle. Kita kena bit by bit lah, dan jangan gopoh dan gelojoh lah dalam melakukan something tu. Untuk sekali bila kita nak berubah ke maksudnya nak buat something yang besar tu, masa kita nak sampai itu take time lah, tapi kena sentiasa usaha lah. So kan tadi tahu juga lah yang tentang 120 hari penciptaan manusia sebelum dimasukkan rohan tu, hikmah dia juga adalah waktu idah suci rahim. So tu part yang kedua, tentang 4 perkara tu yang kita dapat daripada situ adalah beriman kepada hari akhirat tu kan. Sebab kalau kita tengok point dia, rezeki, amal, ajal, dan sekali kecelakaan dan kebahagiaan ni semua, kalau kita tengok malak-malak, semua tu merujuk kepada pengakhiran kita, maksudnya hari akhirat tu kan. Maksudnya dia mengajak kita untuk melihat pengakhiran tu kan. Memang mula-mula kita macam okey rezeki dunia, tapi dah sekali semua tu membawa kepada akhirat. Peringatan takdir, adil dan wajib beriman dengannya. Maksudnya qada dan qadar tu lah, kita wajib ilahkan kita beriman dengan qada dan qadar. Lepas tu perlu sentiasa redha dengan takdir. Kita usaha untuk rezeki tapi tak tamak. Maksudnya macam maksudnya kita kena sentiasa macam yang kita faham lah kan, kita usaha macam yang siapa akak mana tu, kita usaha tu bukan sebab untuk hasil tu, tapi kita usaha untuk amal tu. Maksudnya Allah akan kira usaha kita sebagai satu pahala, sedangkan result dia, hasil dia dah ada, Allah dah tentukan kan. Macam tu lah. Takut dengan akhiran yang buruk. So macam bila baca hadis ni, itulah saya sendirilah macam sangat terefek lama dulu. Masa first dengar hadis ni, masa tak boleh terima ayat yang last kan. Tapi bila kita baca tu, kita rasa takut lah dengan su'il khatimah tu, sampai kita sentiasa mengharapkan husnul khatimah tu, insyaAllah. Kebiasaan ilmu Allah yang maha mengetahui, cakapnya Allah tu al-alim dengan al-hakim tu. Allah tak menghalang manusia untuk berikhtiar. Maksudnya kita punya amalan ni juga yang menentukan perakhiran kita macam mana. So kalau kita mengharapkan perakhiran yang baik, kita perlulah berikhtiar untuk sentiasa melakukan amalan soleh tu. So pengajaran daripada hadis ni, Allah mengetahui tentang diciptaannya dari Al-Alim Al-Hakim tu. Mustahil untuk sebab kita sebagai manusia untuk mengetahui perakhiran kita kan. Tapi macam tadi lah, amal baik kita tu adalah penyebab kepada husnul khatimah, dan kita perlu usaha lah untuk dapat hidayah tu, kita dapat husnul khatimah tu. So akhirat adalah akhir seseorang tu adalah penentuan. So sentiasa memohon husnul khatimah. So bila baca ni juga, dia mengajar kita untuk sentiasa bertenang dengan rezeki dan bersifat qanaah. Sebab bila baca ni kita tahu yang rezeki kita telah ditentukan Allah SWT.
hidup dalam tangan Allah dan manusia tidak akan mati melainkan telah habis umurnya. Maksudnya dah settle rezeki apa yang telah tercapai untuk kita dah settle, barulah kita akan pergi. So perkembangan janin secara beransur juga adalah rahman Allah kepada ibu yang mengandung, sebab kan yang menanggung sakit kan ibu yang mengandung. So kalau macam kalau sedubuk, bayangkan sakitnya lama kan. Tapi ni bit by bit sampai ibu tu macam apa dah biasa. Lepas tu kalau dalam 10 masalah kerja ni semua ada kan, tapi saya pilih itu. So macam bila kita beriman dengan hadis ni, kita belajar lah, kita faham hadis ni mengajar kita untuk sentiasa sentiasa bergantung pada Allah tu lah, sampai sentiasa bergantung pada Allah dan membentuk akidah yang bersih tu. Dan bila akidah telah bersih, so ibadah insyaAllah akan menjadi benar. Dan bila kita belajar ni juga, kita tadi kan rasa takut dengan su'ul khatimah tu. So dia membantu kita yang saya terfikirlah. Ada tiga. Saya pertama tu macam mesti pernah kan, ada yang pernah jaga kepompong, maksudnya jumpa ramai-ramai tu kan. So kita tengok kan ramai-ramai tu kan, atau kita belok-belok princess kan, nampak dia proses dia bertukar tu kan, macam proses tu kan, daripada something jadi something lebih baik dan cantik kan. So macam tu juga kan, maksudnya setiap manusia tu lagi hebat kan, lagi besar lah kan. Nak cakapnya macam nak cakap macam kita nampak lah proses perubahan tu kan. So macam kita tengok proses tu kan, kita rasa macam subhanallah, kagum kan, apatah lagi manusia yang daripada nutfah tu kan boleh jadi kita kan, yang yang kita panggil makhluk yang prime, maksudnya makhluk yang paling mulia, yang utama tu. Macam maksudnya lagilah detail, lagilah hebat penciptaan yang Allah buat untuk Allah, maksudnya ciptaan Allah untuk jadikan kita lah. So dan juga kita dapat, maksudnya kalau saya lah sendiri, saya dapat macam rasa macam nak berubah dari jadi satu yang cantik dan baik tu perlu macam mana nak jadi ramai-ramai tu susah lah. So saya juga maksudnya jadi manusia yang usaha untuk jadi yang lebih baik tu. Lepas tu yang kedua, senaraikan nikmat Allah. So bila kita senaraikan nikmat Allah tu, biasalah kita akan rasa lebih bersyukur kan. Kita rasa macam kita tak ada apa-apa, tapi kita senaraikan, maksudnya kita suruh adik-adik senaraikan, kita bersama senaraikan, kita akan rasa bersyukur. So, banyak benda kita tak minta pun Allah bagi. Lepas tu yang terakhir, senaraikan segala ujian, cubaan dan masalah kan. Bila kita senaraikan segala kesusahan kita tu, kita tengok balik, sebenarnya kita memang perlukan Allah. Dan maksudnya dalam setiap ujian kita tu, last-last kita memang get back to Allah. So kita akan rasa macam kita ni macam sangat lemah lah, sampai kita bergantung kita hanya pada Allah dan tak ada pilihan lain melainkan hanya tunduk pada Allah. Jadi dah saya tadi kan. Wallahu a'lam. Terima saya serahkan pada Kak Salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak suara? Dengar. Okay, sekejap Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus masuk poin lagi. InsyaAllah. Taruh sikit lah, diorang tak kenal. Okay, Kak Diva. Nama diberi Soleha bin Sa'id, boleh panggil Kak Soleha. Umur 27 tahun. Sekarang bekerja lah dekat UKM.
as cikgu lah mengajar kanak-kanak autism. Sekarang saya menetap saya duduk di RI Bangi lah, dekat Bangi, RI UKM, UKM, lokaliti UKM Bangi, duduk di RI Handa. Nanti boleh datang sini insya-Allah. Dekat Bangi ada 4 RI lah. Okay, so boleh ke terus proceed ke Kak? Kita nak Boleh, tanya boleh. apa-apa? Okay, insya-Allah. Tadi Syahira yang present lah, macam banyak lah, macam akak yakin lah semua orang dah pernah go through dan macam dapat lah kot cuma dia more kepada apa yang macam akak boleh top up dan tambah sikit lah kot daripada hadis keempat ni. Nak praktikalnya lah kan, macam mungkin kita mudah je lah untuk kita cakap proses benda semua tu kan. Tapi nak katanya macam setiap hadis ni kan sangat berintaitan lah. Maksudnya setiap hadis ni dia sangat relate lah antara satu hadis ke hadis yang lain kan. Tapi hadis ni mengajar kita untuk kita lebih ya tentang manusia, tentang insan. Tapi apa yang insan yang perlu usahakan tu adalah istiqamah lah kan. Untuk macam mana? Nak katanya macam usaha kita tu untuk kita capai kepada istiqamah tu kan. Sebab kalau kita tengok hadis sebelum ni pun, hadis ketiga sangat relate lah bila kata bangun Islam ni yang sangat syumul tu. Bila mana kita kata bangun Islam yang sangat syumul, dia perlu siapa yang akan membawa dia adalah insan tu, manusia tu sendiri. Macam itulah apa yang macam nak tambah lah. So nak katanya macam hadis ni sini nak ngajar kita untuk nak katanya setiap apa yang kita lalui itu semuanya by proses kan. Maksudnya kata tarbiyah tu sendiri bermula dengan itulah marati amal yang kita insya-Allah kita imani kan. Bermula dengan individu muslim itulah. Individu muslim, baitul muslim, masyarakat muslim yang akhirnya menuju ke arah UA kan. Ustaziatul alam tu sendiri. Dia macam best lah kan bila macam kita nampak dia sangat praktikal lah untuk kita usahakan kan. Tapi nak katanya juga macam hadis ni sendiri membawa kita untuk kita ni sentiasa berusaha untuk sentiasa melakukan amal kebaikan tu. Even sekecil benda kan, macam benda tu proses tapi kita kena usahakan juga. Macam tu, faham tak? Maksudnya macam bukanlah kita sekadar macam macam usaha yang biasa-biasa tapi akhirnya usaha kita tu untuk kita pastikan kita istiqamah lah dengan amal kebaikan tu sendiri. Sebagai contoh macam inilah macam nak katanya ya kebaikan tu banyak benda kan, tapi untuk kita istiqamah tu mungkin satu benda yang besar lah kan untuk kita buat iaitu tujuan hidup tu sendiri lah kan. Macam macam mana benda yang macam nak katanya juga amal kebaikan ni akhirnya kita tahu kan amal kebaikan yang besar tu adalah wish kita buat dakwah tu sendiri lah kan. Macam apa yang ada di tengah buat kan, macam tajmid, bawa adik yang semua tu kan, macam tu kan. So nak katanya macam tadi Aisyah kata benda tu memang proses lah untuk kita buat, tapi kita kena yakin lah proses yang kita buat tu akhirnya menuju ke arah mana kan, macam tu kan. Benda praktikalnya juga macam benda yang kita boleh buat tu itulah first tadi apa yang akan nak share tu lah sekecil-kecil kebaikan tu kita kena usahakan kan. Macam banyaklah contohnya kan, contoh macam kita amal kebaikan yang kita buat tu ada ke bagi contoh? Lah sekecil benda lah, contoh macam kita satu ni ada adik kita ke tapi bila kita istiqamah kan, maksudnya kita bila kita ni jelas kan dengan kita punya tujuan penciptaan kita, maka kita akan buatlah benda tu kan, macam tu. Faham tak? Macam itulah. Tu benda first lah. Maksudnya kita kena sentiasa disiplinkan diri kita lah. Maksudnya dengan cara amal kebaikan tu kita buat bersama-sama lah kan. Macam bila Antuna sendiri TOT hadis keempat ni sendiri kan, macam satu benda yang macam usahalah untuk istiqamah kan, macam tu kan, supaya semua orang pun dapatlah manfaatnya juga kan. Bila macam manfaat tu juga kita gunakan untuk binaan adik-adik kita kan, binaan pelapis adik-adik kita lah yang ke depan nanti insya-Allah. So yang kedua tu adalah doa lah kan, macam apa yang macam akak praktiskan lah dalam kehidupan lah insya-Allah kan. Doa untuk kita ni dapat husnul khotimah. Walaupun kita tahu kan macam hadis ni sendiri macam kalau kita dengar apa yang hujung-hujung tu macam takut je lah kan. Tapi kita kena usahakan lah, maksudnya usaha untuk kita ni konsisten dan istiqamah dalam kebaikan dan dah didasari dengan keimanan. Lepas tu kemudian come out dengan doa tu sendiri. Doa yang untuk kita ni sungguh-sungguh kan, untuk kita dapat husnul khotimah lah. Macam tu. Tu yang kedua lah. So yang ketiga
kita sendiri tak boleh rasa kita sendiri tak boleh rasa cukup lah dengan amal yang kita buat. Macam kadang kita rasa macam macam mana kadang kita rasa macam apa yang kita buat tu macam cukup baik. Contoh kita macam buat baik kat adik kita je macam mana ataupun kita macam buat baik dengan usaha kita je, tapi secara keseluruhan kehidupan kita tu mungkin kita macam banyaklah benda yang kelompongan dalam diri kita. Faham tak? Semua orang ada talian ke? Macam interest sikit. Ada. Maksudnya faham tak? Yang maksudnya kita tak boleh rasa cukup lah dengan amal yang kita buat tu. Macam kena sentiasa ada perasaan untuk improve tu. Walaupun kita tahu kan macam kita tahulah amalan mana yang insyaAllah yang mana awak terima kan. Tapi kita usahalah untuk kita rasa macam istiqomah tu supaya kita rasa macam ada obsesi yang lebih besar tu lah. Kan macam kita nak rasa improve diri kita tu untuk ke arah lebih baik tu. Faham tak? Dan benda tu akan melalui banyak-banyak proses lah. Tak boleh istighna, betul? Tak boleh rasa macam diri lebih baik kan daripada orang lain kan. Macam itulah. Lepas tu sekejap. Benda tu lah. Nak katanya setiap apa yang kita buat tu kan memang akan melalui prosesnya, tapi diri kita lah sendiri kena betul-betul submit dan macam ni sungguhlah dengan proses yang kita lalui itu kan. Which yang benda yang kita tengah mengimani tu adalah tarbiyah tu sendiri, dakwah dan tarbiyah tu. Macam benda ni tak mudah kan. Tarbiyah ni bukanlah suatu benda yang macam nak katanya macam tadi kan. Semua orang lah cakap Syahira semua tu lah. Yang benda ni semuanya tak memerlukan tempoh yang sekejap lah kan. Tapi pertarbihan yang lama, panjang, tapi insyaAllah dia memberi kesan yang besar lah dalam kehidupan. Tapi dia start dengan individu Muslim tu kan. Maksudnya pembinaan diri kita dan pembinaan adik-adik kita ni kena solid lah, kena strong kan, strong dan akhirnya membuatkan kita ni makin makin tunduk dan patuhlah kepada Allah kan, macam tu kan. Maksudnya pembinaan diri tu perlu maksudnya kena kuat kan, supaya pembinaan ke bawah tu juga akan mengikutlah kan pembinaan atas tu, macam itulah. So itulah praktikal yang macam insyaAllah kan, usaha bersamalah kan, walaupun mungkin kita di medan berbeza kan, tapi wavelength kita sama kan, matlamat kita sama kan. Untuk kita ni melalui proses, kalau dalam buku tafsir Fizilah kan, best lah bila ustaz kata tadarus kan. Tadarus ni proses merubah kan. Kita nak melalui fasa-fasa pembaikan maksudnya pembaikan bukan pembaikan untuk diri sendiri, tapi pembaikan untuk akhirnya diri kita berubah dan adik binaan kita, maksudnya kita sendiri nak mengubah manusia kan kepada ilah yang sebenar lah, macam itulah. So macam dah sama macam mana Allah sendiri menciptakan manusia yang berperingkat tadi kan, macam sangat relevan lah ataupun sangat macam dekat lah dengan kehidupan kita sebagai orang yang nak membawa risalah Islam tu kan. Tapi macam nak katanya benda tu kena bertahap dan slowly lah. Maksudnya kita cuba sedaya upaya lah kan untuk kita akhirnya nak membina generasi-generasi ke bawah tu kan, pelapis-pelapis dakwah yang akhirnya dia buat juga seperti apa yang kita buat macam tu kan. So macam tanamkanlah tekad dalam diri kan untuk kita lakukan setiap benda yang kita buat tu akhirnya sungguh-sungguh kerana Allah lah, bukanlah disebabkan murabi kita suruh ke kan, macam tu kan. InsyaAllah slowly kita cuba untuk kita bina satu keimanan yang kuat lah kan dalam diri kita, yang akhirnya kita laksanakan dakwah dan tarbiyah ni bukan untuk untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri, tapi akhirnya kebaikan kepada Islam tu lah, macam tu. So macam itulah benda yang macam akan nak tambah sikit lah, sebab macam akak rasa semua orang tahu je lah kan apa konten hadis ni nak cerita kan. Cuma kadang kita mungkin nak praktikal tu benda yang macam kita rasa struggle lah kan. Sebab bila kata proses ni dia panjang kan, proses ni dia melalui proses yang maksudnya ada ujiannya kan, tapi kita kena tetap lah, maksudnya kita kena tetap teguh dan teruskanlah apa yang kita buat sekarang, sebab kita yakin ini je lah jalannya kan. Ini je jalannya akhirnya akan membuatkan kita ni makin makin dekat dan makin mengenal lah siapa Tuhan kita macam tu kan. So itulah part usaha tu lah kan juga kan, usaha untuk kita lakukan terbaik lah kan, usaha dan akhirnya bertawakal lah pada Allah.
dapat ke point dia? Tak tahulah semua orang rasa macam mana praktikalnya lah. Okay ke? Ada siapa nak tanya ke? Ke nak Kak Diba dia nak tambah apa-apa ke? Dah. Ada nak tanya? Akan nak tambah sikit je lah. Macam best lah macam tadi Syahira pun dah rumuskan. Soleha pun dah ni kan dah highlight kan lah mana yang poin-poin penting. Cuma macam bila kata benda ni kan untuk diri kita, untuk kita praktikkan dan untuk kita sampaikan ke adik-adik kan. Selalu kita akan fikir bila hadis sempat ni nak bagi ke adik-adik kan. Kalau ikut flow tu sebenarnya memang dah cantik lah flow dia sebenarnya kan. Selalunya fasa adik-adik bila nak berubah kan, bila dia macam start nak nak commit dengan tarbiyah, start nak berubah, dan even kita pun nak ni lah, nak kita macam ongoing process lah dalam kita nak membina diri sungguh-sungguh tu kan. So bila kata hikmah kejadian berperingkat kan, ada daripada sperm, lepas tu macam daging, segumpal daging semua tu kan. Itulah hikmah kejadian berperingkat tu. Perlunya ada satu word yang penting lah dalam hadis 4 ni ialah tadarruj tu sendirilah. Betul tak? Tadarruj tu. Bukan tabarruj kan? Tadarruj. Tadarruj tu maksudnya beransur-ansur. Tak gopoh kan, tak gelojoh lah. Maksudnya dalam kita nak proses nak berubah tu, kita bila macam bagi comfort lah adik-adik tu. Dalam proses nak berubah, nak jadi lagi baik tu, kena sabar lah. Tak boleh macam gopoh, macam tak boleh macam yelah macam nak baik terus ke sana kan. Tapi kena berperingkat dan kena faham lah ilah yang sebenar tu macam mana kan. Kita nak mengubah adik pun, kita dalam proses nak mengubah, membina manusia, nak mengubah adik, tak boleh gopoh lah. Kena tadarruj. Kena beransur-ansur, tak boleh gopoh kan. Kita tak boleh rasa macam give up adik ni, kenapa lah aku dah bagi dia banyak kefahaman, tak faham kan. Aku dah belanja macam-macam lah, apa benda semua tak faham juga. So, itulah kena tadarruj, tak boleh gopoh. Tapi bila part dan dalam diri kita, bila kita nak mengubah diri kita sendiri, tu tak ada tangguh-tangguh lah. Janganlah macam adik nak bina adik nak kena beransur-ansur, tak gopoh kan. Tapi dalam diri kita kena berubah tu at instant lah. Contohnya macam para sahabat kan, bila dapat ayat tutup aurat ke apa ke kan dia terus buat kan. Setiap ayat Al-Quran yang dapat tu. Tu selaku akan nak tambah kan pasal satu perkataan yang konsep yang penting lah dalam hadis 4 ni, tadarruj tu lah. Dan berubah tapi dia kena sabar lah setiap perubahan yang ada. Okay, tu cukup. Ada nak tambah? Tak ada. Jazakillah kathirah kan kepada Solehah kerana sudi kan luangkan masa malam ni, dan juga semua orang juga lah sebab sudi luangkan masa, especially kepada Syahira lah kan, sebab dah prepare kan sungguh-sungguh, insyaAllah. Tak ada, kita tangguh kan dengan tasbih kafarah surah Al-As. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Adiba dengan Kak Soleha dan semua orang. Kak Soleha. Akhir peperangan. Bye, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.